Dia kata saya tak pergi bazar Ramadan. Kalau nak pergi pun, pergi target terus kat mana tempat yang memang kita dah tahu dia masak sedap, ada rasa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara. Begitu juga kepada Bro Muhammad James Arnold, Roger James Arnold. Saya tadi risau dah, ini orang putih mana pula aku nak jumpa ni. Okay. Nama international kan. Alhamdulillah. Begitu juga Ustaz Muhammad Ali Rali Abdullah, alhamdulillah, sebagai orang kuat dakwah dekat Satuan Inspirasi Mu'alaf. Begitu juga ni orang kuat PPIM pun ada kan, sanggup dia meluangkan masa dia kan. Aku wakil sebagai tanda sokongan kepada semua. Dan saya rasa seronok sebab dah lama kan tak duduk dekat pentas pelamin ni. Ini bukan kadang terbayang tu kan. Jadi ini satu pencapaian sebenarnya kan. Satu pencapaian kan. Dewan ni dengan macam ni keadaan kan, suasana dia tu tidak akan dapat dilupakan gitu. Jadi hari ini kita satu usaha yang sangat baik kan, satu usaha sangat baik. Yang mana tu sebab saya kata satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang paling besar sekali. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, dalam banyak-banyak makhluk ada dua jenis makhluk Allah Ta'ala bagi. Makhluk hidup dengan makhluk mati. Syukur Allah tak pilih kita jadi makhluk mati, Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk mati contoh mikrofon, meja kan, kursi. Makhluk hidup ni pula ada tiga. Pertamanya binatang, haiwan. Syukurlah Allah Ta'ala tak pilih kita jadi haiwan. Bayangkanlah lahir-lahir jadi bau, bayangkan. Lahir-lahir jadi kangaroo, melompat je. Lahir-lahir jadi makhluk-makhluk yang pelik-pelik. Kalau jadi lipas, ramai nak mijak je. Kan? Begitu juga Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkanlah kalau lahir-lahir jadi kentang. Jadi lauk malam ni. Saya target banyak lauk tu kan, termasuk kentang lah, sayur-sayur kan, pucuk ubi ke, tak salah pun. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Dahlah pilih jadi manusia. Pilih jadi manusia. Dalam banyak-banyak manusia tu Allah pilih kita jadi manusia. Beragama Islam pula. Kan? Dahlah pilih jadi manusia beragama Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula lagi. Apa pula tak hebatnya peristiwa Isra dan Mi'raj kan kita dengar kan? Para nabi dan para rasul yang lain semua minta Allah, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tak dapat kata ni 9. Buat application cakap Allah Ta'ala tanpa merendahkan martabat mereka, mereka minta tak dapat. Tapi kita tak minta tapi dapat. Dahlah jadi umat Muhammad, Islam, duduk di Malaysia pula. Allahu Akbar. Tak lama lagi Ramadan, kita ni sedang-sedang. Bak kata Iwan, yang sedang-sedang saja. Kan? Apa maksud sedang-sedang? Sedang elok je siang dan malam lebih kurang. Ada negara tu 21 jam siang. Bayangkan Ramadan macam mana? Kan? Itu bazar Ramadan sepanjang hari itu. Ada yang negara tu pula 8 jam je siang di negara Amerika Selatan. Kenapa tak kita buat rombongan sambil belajar kat sana, duduk sebulan kat sana? Sebab siang sekejap, tapi dia punya salju mengelatuk kata bismillah tu, tak boleh tahan. Jadi banyak nikmat yang perlu kita syukuri. Malam ini waktu saya berceramah, kita semua dah terbayang dah, jangan risau. Habis ceramah ni confirm makan. Macam tu lah. Nikmat yang perlu kita syukuri. Kan? Jadi janganlah kita rasa sedih sangat. Aduh ceramah lah pula.
Sebab saya tak boleh tahan sekarang kalau semua orang makan dan saya cakap apa? Dia bersungguh macam tengok wayang pula makan. Oh, ya Allah, macam tu kan. Jadi apa beza tengok dalam TV? Jadi eloklah saya cadangkan kita camarkan, kita makan sama-sama. Tak lama lagi sampainya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ada orang cakap matilah. Kalau orang yang tak biasa, matilah kita. Kenapa pula kena puasa? Sebab puasa paling gentleman dalam dunia ni puasa Islam. Ada setengah fahaman boleh puasa. Puasa dia puasa tapi minum air boleh. Tak boleh makan dia. Minum boleh. Mengelat dia. Ada tu dia boleh puasa. Dia puasa tu yang penting jangan makan daging. Benda lain tak apa makan. Sampai terbaring dia makan. Tapi jangan makan daging. Ada juga. Ada tu boleh makan tapi jangan makan binatang yang berdarah. Pula ada. Kita gentleman. Langsung tak boleh makan. Kan steady je kan. Tapi dalam steady tu, kita sebagai orang Islam kena faham kenapa kita kena puasa. Puasa tu apa? Anak kita pun tanya, Mama, cik, KL tahulah. Mana ada mak? Kan? Ibu pun tak ada, Mama. Mama, kenapa kita kena puasa? Pada seorang ibu yang malas melayan anaknya soalan yang panjang. Oh, kita puasa-puasa je lah, tanya pula. Kan? Kenapa kita kena puasa? Kalau ada Islam tu puasa lah macam mana lah syiar tu nak sampai. Kenapa kita kena puasa? Kadang-kadang ayahnya pula yang lebih-lebih. Esok 1 Ramadan kita dah tak boleh makan siang dah nak. Bapaknya pula sedih. Apa hal? Patutnya dia lah beritahu, Alhamdulillah besok dah masuk Ramadan, sama-sama kita puasa. Allah tak boleh lah makan. Siapa kata tak boleh makan? Nanti lepas maghrib kita makan lah. Habis siang tu, sebelum siang kita makan banyak-banyak, kumpul tenaga. Jadi apakah itu siam? Apakah itu Ramadan? Ramadan itu berasal pada perkataan ar-ramdu, yang bermaksud panas yang menyengat. Panas betul-betul. Panas betul-betul. Bulan Ramadan ni panas tu sebab kadang-kadang orang perempuan bulan lain dia tak macam tu. Tiba-tiba bulan Ramadan dia berkemban. Bulan lain dia tak rajin berkemban. Bulan tu lah berkemban. Oh, panas. Alah. Betul-betul arah dia tu di hadapan suami dia. Suami atas bawah tengok. Abang lagi panas tengok kamu. Ada pula yang cakap, dah tua bangka ni tak ada mana seleranya ustaz. Jangan. Bulan puasa ni orang lelaki tiang elektrik pakai skirt pun nampak lawa. Jadi jangan kita cuba-cuba tau. Iya. Tu sebabnya kan bulan Ramadan ni bulan yang panas, tapi jaga tata cara pemakaian kita walaupun di rumah, jaga. Kita fikir kita punya panas je. Kan? Fikirkan kepanasan orang lain juga. Siam tu pula apa? Apa maksud siam? Ada orang kata siam ni maksudnya Thailand. Itu siam tu. Tapi as-siam, as-siam maksudnya menahan diri dari segi bahasa. Menahan diri daripada berpergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Ibnu Manzur, as-siyam itu menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Sudah. Tak boleh makan, tak boleh minum, faham? Tak boleh nikah. Tak boleh ke nikah bulan puasa? Tu aku suka tu bila tanya semua koma. Tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba jangan. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh. Langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu sahur. Garanti tak ramai. Kemudian persandingan akan berlangsung pada pukul 12 tengah hari bulan Ramadan di Dewan Hatini. Jangan risau, murah sewa masa tu. Sebab makan minum tak ada.
Jimat. Apa risau? Nampak tak? Bukan maksud tak boleh nikah. Boleh nikah. Yang tak boleh adalah perbuatan orang bernikah yang gitu-gitu tu. Tiba-tiba, man, duduk sebelah abang saja. Sinilah. Tak nak kepeluk abang bulan Ramadan ni. Abang? Abang ni bahaya duduk sebelah abang. Nanti abang kan mulalah macam-macam. Macam tu kan. Orang lelaki ni dia duduk sebelah dah mula tangan dia merayau. Tak cakap orang dah termasuk yang bercakap ni. Tu sebab kena jauh sikit kan. Berbicara maksudnya apa? Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Jadi sia-sia puasa kita. Terutama orang perempuan. Orang perempuan selalu cakap, aku ni mulut aja jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Sebab Nabi kita, hati baik, cakap pun baik. Mana ada Nabi sakitkan hati orang? Saya baru je berbual dengan Ustaz Muhammad Ali tadi. Kita dengan dakwah dengan kasih sayang. Dengan suami, isteri pun kena kasih sayang. Tengok macam mana Nabi dengan isteri dia. Ya Humairah. Dia tak panggil nama Aisyah. Ya Humairah. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni. Tak tahu pipi bini dia kala apa. Tak perasan. Yang isterinya pula panggil Nabi apa? Ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat. Ada apa wahai pengurusi Persatuan Inspirasi Mu'alaf? Macam tu kan. Janganlah nama pangkat persatuan tu panggil. Kena pula suami kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Janganlah. Panggil pangkat suami tu. Ada apa wahai suamiku? Macam tu panggil. Nampak tak? Kemesraan. Cakap yang baik-baik. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar sampai satu tahap dia pernah ambil batu masuk dalam mulut dia supaya nak elakkan mulut dia bercakap benda-benda yang tak baik. Macam kita hari ni tak payah masuk batu dalam mulut, pegang handphone, diamlah. Nampak tu? Tu yang diam, handphone tak lepeh ke tangan. Dah ambil gambar dah tadi siap-siap. Tak boleh nampak bunga bergambar. Aku lalu tadi, Ustaz, kita sambung gambar balik. Lepas tu nampak Samsul buat cakap ni, dia ambil tadi dah cakap masuk dalam Instagram. Alhamdulillah dapat tengok Samsul depan-depan. Alhamdulillah dapat tengok live hari ni. Sebab dia rasa puas bila tengok ada komen. Untunglah. Yang seorang ni tak ajak pun. Dia kata, ruginya tak datang malam ni. Yang seorang tu biasa dah, ya, terbiasa. Dan saya tadi sebagai seorang yang dengan mood Ramadan ni, kita dengan sifat pemaaf ni, saya dah maafkan dah umpatan semua orang yang nampak saya tadi. Kau orang mengumpat tak reti perlahan, kuat masalahnya. Saya lalu tadi, tinggi kan. Kau ingat aku tak dengar tu. Salah pula, Samsul debat tinggi. Bila buka emas, dalam TV nampak tua. Satu sekol. Macam-macam kan. Jadi siam ni apa? Menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari kerana Allah pada bulan yang panas terik. Itu maksudnya. Alhamdulillah. Anak pun tanya, kenapa kita kena puasa? Tadi soalan tadi kan. Maka jawablah, sebab Allah suruh nak. Bila? Anak ni pula dia tak berhenti bertanya. Bila? Lama dah. Tak percaya tengok dalam Quran. Iya, dalam Quran. Surah mana? Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala beritahu dalam tu, wahai orang-orang beriman. Dia tak kata wahai orang Syalam. Dia tak cakap wahai orang Melayu, Cina, India, tak. Dia tak cakap orang Islam pun. Dia kata wahai orang-orang beriman.
Orang yang percaya saja. Dan dalam ni alhamdulillah, kebanyakannya ada orang yang baru percaya dan sangat percaya. Malahan lebih percaya daripada orang yang dah lama Islam. Betul? Ni cakap betul. Ada orang tu daripada lahir Islam, tapi tak pernah pun mengamalkan Islam yang sebenar dalam hidup dia ada. Dan malam ini dengan suasana yang gilang gemilang ala-ala nak terima award ni, tak sangka-sangka didatangkan penceramah sensasi tanah air. Puji diri sendiri ni namanya. Kan tak adalah. Kan kita berjaya untuk berkongsi tentang Ramadan. Sebab ini majlis apa? Majlis apa? Majlis ilmu. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi kita ni bila puasa, Allah Ta'ala suruh. Dan antara sebab kita puasa, pertamanya adalah untuk menginsafi ada orang yang lagi susah daripada kita. Bayangkanlah, pernah satu ketika Mufti Arab Saudi menyampaikan tausiahnya ketika sesi soal jawab, satu panggilan telefon daripada Rohingya. Dia tanya, "Ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka?" Mereka makan ke tak makan sama. Mereka tak makan. Puasa tak puasa sama. Memang tak ada makanan. Kita hari ini tu saya kata tadi, nikmat Allah bagikan kita. Saya yakin dan percaya dengan rezeki Allah yang makanan ada di sebalik bekas-bekas bertutup itu. Walaupun saya tak pasti apakah menunya. Kita yakin. Tapi di tempat mereka tak ada makanan. Orang miskin, apa perbualan dia? Apa kita nak makan ni? Orang kaya, kat mana kita nak makan? Mana kita nak makan? Tu kategori kita. Kebanyakan kita mana kita nak makan? Malam ni kita makan kat hati ni. Makan hati ni malam ni. Dewan yang gilang gemilang. Rezeki tu ada. Ada orang lagi susah. Begitu juga kita berpuasa kerana apa? Kerana mendidik diri kita mengawal hawa dan nafsu. Waktu Allah cipta nafsu, nafsu ni pun makhluk. Waktu Allah cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya, siapa aku siapa? Nafsu jawab, aku, engkau. Punya something dia dengan Allah. Itulah nafsu. Kemudian Allah Ta'ala panaskan, letakkan di tempat berapi, bakar nafsu 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar. Aku siapa, engkau siapa? Aku, engkau. Degil lagi. Letak tempat sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, engkau siapa? Aku, engkau. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Bawa keluar. Aku siapa, engkau siapa? Sungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nafsu kalah dengan lapar. Ya. Macam tadilah isteri berkembannya tu. Kalau bulan tak puasa, memang jadi. On tak on. Yang faham, tak faham balik kamu cerita. Tapi sebab bulan puasa, janganlah macam ni. Betul tak? Betul. Disebabkan oleh puasa. Biasa dia marah anak, apa salah lambat balik ni? Kau nak kena tampar. Lambat balik Ustaz. Apa salah lambat balik? Bulan tak puasa. Sampai bulan puasa, bang, anak kita lambat balik bang. Biarlah, kejap lagi baliklah tu. Dia dah tak terdaya, menggigil dah beli. Nak marah pun tak larat. Nafsu dia pun jadi slow. Nafsu marah slow. Tapi yang heran, lepas berbuka, lepas seteguk air, dia punya nafsu makan lain macam. Itu sebab tadi saya suka bila tengok dalam profil Persatuan Inspirasi Mu'alaf tadi, ada Bro Muhammad kita menyampaikan bantuan antara program bagi bantuan pada mereka memerlukan, terus bagi. Kita nampak tapi pada orang yang tak ada apa-apa, benda yang kecil tu terasa sangat besar. Nak pula kita pula keluarkan sumbangan kita
untuk itu. Mudah-mudahan pahala mengalir, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan begitu juga menyuburkan sifat pemaaf. Sudah-sudahlah, tak usahlah gaduh-gaduh. Dalam bulan Ramadan kita tamatkan persengketaan. Sebab orang yang memutuskan silaturahim, puasanya jadi sia-sia, ibadahnya tidak diterima, solatnya tidak diterima, doanya tergantung, kebaikannya hang, Allah Ta'ala tak terima. Itu sebabnya berbuat baik. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pengurusi PIM. Dia ahli biasa, contoh lah. Dia letakkan jawatannya. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pak saudara dia, nak maaf dengan pak saudara. Dia kata macam tu. Sedangkan kita kena minta maaf sebab tak kisahlah salah siapa, tak kisahlah siapa lagi tua, sebab kita tak tahu siapa yang mati dulu. Memaafkan pun yang tu, siap pilih orang tu. Aku orang lain aku boleh maafkan, tapi bukan dia, boleh pilih pula. Itu sebabnya kalau nak memaafkan dan juga minta maaf ni ada satu syarat. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tidak ada syarat. Itu syaratnya. Syaratnya tak ada syarat. Bila kita letak syarat, percaya cakap saya, dia tak boleh baik. Sampai bila pun. Aku boleh baik dengan dia dengan syarat bayar dulu duit 5,000 aku tu. Bayar pun tetap tak baik. Dia akan sebut sampai ke sudah. Aku maafkan, cuma yang pasal duit 5,000 tu tersalah kau risau. Kalau ada duit kau bayarlah. Nak buat macam mana? Takkan aku nak cekik bunuh kau suruh bayar. Kan? Ada rezeki bayar. Kalau ada kata aku pergi dulu, kalau kau nak bayar, kau bayarlah dekat waris keturunan aku yang ada. Dan kalau kau mati dulu dan tak sempat bayar, aku redha. Lapang hati kita. Benar? Lapang hati kita. Itu sebabnya kalau kita tengok bulan Ramadan ni sangat istimewa. Kita jadi baik. Kita jadi ikhlas. Kita kalau tiba-tiba tengah bawa kereta, berguling air dekat kaki kita, kat kaki kita. Kata. Air jagung lah. Sebab tulis jagung mutiara siap lip-lap, menyala-nyala. Sebab tulis sekali minum 10 hari tak nak minum. Woi, biar betul. Tapi kita minum nak, ada caranya. Cari jalan yang sunyi, rebahkan seat, tengok lain clear, minum cepat-cepat. Dan tak ada siapa perasan. Tak, kita tak buat sebab kita tahu Allah perasan. Walau berselera macam mana pun tengok air tu. Tengok isteri tadi berkembang tadi, tak apa, ya Allah, aku sabarkan diri aku, ya Allah, tapi kau tunggu malam nanti. Dia kata contoh lah kan, macam tu lah contoh pada suami yang geram tu kan, contoh. Jadi antara kebaikan berpuasa, pertama dapat mengurangkan berat badan. Mengurangkan berat badan ni bukan sebab nak cantik. Mengurangkan berat badan supaya kita ringan nak beribadah. Kau tidak nak bangun semayang tu segala binatang nak dicapainya. Aduh, mana Allah punyalah. Betul tak? Kita dapat ringan. Dia ada satu, saya pergi kat pejabat SUK Negeri Sembilan. Dia buat pertandingan dalam pejabat tu. Sebelum masuk Ramadan, timbang dulu berat badan siap-siap. Itu syarat nak masuk pertandingan. Kemudian dia akan timbang balik semula pada 15 Ramadan. Siapa yang paling banyak turun, maka dia akan ada hadiah lah. Ranking tu nombor 1 sampai nombor 20 dalam pejabat tu. Dan hadiah grand prize dia adalah 10 hari selepas Syawal. Masa tu lah yang ramai yang terbalik punya menimbang tu kan. Tapi ringankan badan kita kerana Allah, kerana kita nak beribadah kepada Allah. Begitu juga puasa ini akan dapat mengawal penyakit. Puasa dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Puasa dapat mengawal stres. Itu dia. Dan kata Imam Al-Ghazali, puasa ni sebenarnya sangat baik, dan malahan kalau orang tu membenarkan perut dia, asyik membiarkan perut dia kenyang, asyik tenang aja, maka dia akan dihinggapi 5 masalah. Pertama, dia mudah ingkar kepada Allah. Contoh, waktu masuk, waktu berbuka dia makan banyak, tersandak. Kipas yang satu tu dia nampak 3.
Isteri dah siap nak pergi tarawih ni dengan pakai telekung. Abang, tarawih tak? Jalan dulu. Jalan dulu, dia kata. Sudahnya dia tak buat. Ingkar. Tak pergi. Sebab terlalu kenyang. Kedua, orang yang terlalu kenyang, dia tak fikir orang lain. Sebab dia fikir orang lain kenyang macam dia. Itu kedua, kata Imam Al-Ghazali. Ketiga, dia susah nak terima hidayah. Orang yang terlalu kenyang, orang yang terlalu senang, dia akan susah nak terima hidayah dan susah nak mendengar kata-kata orang yang soleh. Keempat, orang yang terlalu kenyang, dia akan kata-katanya selalu menyakitkan hati orang. Dan malahan yang kelima, orang yang membiarkan perut dia sentiasa kenyang akan mudah dihinggapi penyakit. Penyakit tu tak semestinya penyakit yang kita dengar, darah tinggi, lemah jantung, kencing manis ni. Tapi penyakit berjangkit dalam hati, iaitu penyakit tamak, penyakit sombong dan penyakit dengki. Sebab terlalu kenyang, dia nak sentiasa kenyang dan dia nak disorang je kenyang. Kadang-kadang termasuklah dalam jawatan, termasuklah dalam kekayaan, termasuk dalam soal tu, tak boleh jadi ni, tak boleh jadi, dan dia tak boleh tengok kesenangan saudara dia sendiri. Apa beza ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain? Apa beza dia? Beza ibadah puasa, pertama, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya, antara 10 kali ganda hinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Puasa itu adalah untukku. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Dia akan rasa gembira. Kalau dia mati bulan Ramadan, dia rasa gembira. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa sangat harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Saya ulang balik, sangat harum di sisi Allah. Jadi jangan kau arahkan bau mulut ke tukai orang. Mana wangi itu di sisi Allah. Ini dia, ada bau kasturi tak? Tumbang kawan tu. Dia pula bau belasah joring dengan potai malam tadi. Memang pitam lah kawan tu. Tapi maksudnya memang kedudukan yang terbaik Allah Ta'ala berikan. Dan macam yang saya sebut tadi, ada orang pada bulan puasa ni kadang-kadang dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Dia balas dendam. Jadi manakah kebaikan dia? Kita nak memberi kebaikan tadi pada perut tubuh badan kita ni supaya rehat. Organ penghadaman kita rest, relax sikit. Tapi kalau kita makan banyak, macam mana? Roti john seorang sebatang. Macam tu gerap. Murtabak seorang sekeping. Taufufah seorang semangkuk. Saya tengok ada satu anak yang paling merisaukan kita apa tahu? Buffet Ramadan. Aduh, buffet Ramadan tu ada hotel tu keluar, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Apa tahu mana? Itulah ambil balik itu 7 buah negara punya hidangan. Dan kami menghidangkan 33 jenis air. La ilaha illallah. 33 jenis air. Kalau kau minum 33 tu, kau keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa. Mabuk ni banyaknya air, bukan air tu mabuk. Banyak betul. Ni cerita betul iklan tu. Ya Allahu Akbar. Makan tak berhenti-henti. Itu sebabnya bila kita sebut ayat tadi dalam ayat Quran tadi, Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nak capai takwa ni, latihan takwa, kata Sayyidina Ali, pertama khauf Rabbul Jalil, takut kita pada Allah. Jadi kita tak buat benda yang Allah tak suka. Mengumpat dia, cerita pasal orang, jangan, tak baik. Tak bahaya ghibah dan fitnah. Ghibah cakap benda yang betul pasal orang, tapi orang akan kecil hati kalau terdengar benda tu. Fitnah pula cakap benda yang langsung tak betul pasal orang tu. Jadi dua-dua bahaya. Nak tahu pasal apa? Pastikan jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam tu lah kan. Itu maknanya kena panggil dalam ceramah lain yang lain lah. Macam tu lah.
Ribah dan fitnah jangan juga makan. Contoh ribah. Ya Allah, mana dong pakai baju macam tu lagi dah. Contoh. Kita cakap kawan kita, kalau dia dengar kecil hati tak? Kecil hati. Mana dong pakai tudung macam tu dah. Pakai tudung siakap sekarang. Tudung bawah ni dulu. Siakap lagi mahal sekarang. Contoh. Orang tu dengar, yelah tudung aku ni orang dah tak pakai dah. Malu dah dia. Nampak tak? Itu nama dia ribah. Fitnah cakap benda tak betul. Kita fitnah orang ni. Dengan dia kena tuduh mencuri. Contohlah. Sedangkan dia tak, ni hanya cakap-cakap orang saja. Jangan. Hati-hati. Dengar-dengar dia dah kahwin 3. Tapi tak apalah. Tengok orang perempuan semua senyum maknanya. Orang perempuan ini dah mula berfikiran terbuka. Ini satu pencapaian. Alhamdulillah, ini satu perkara yang kita respect lah. Terima kasih banyak. Enggak tak faham tu. Masih Alhamdulillah. Enggak. Jangan fitnah orang. Jangan. Dia tak buat. Contoh, kau ni tak baik lah. Kita dengar orang mengumpat dia. Dengar. Muhammad Roger James ni. Tak besar. Dengar. Dia kalau dia berbisik macam tu, teruk ngumpat tu. Dengar. Sekali datanglah seorang. Tak baik lah kau cakap macam. Alah, macam lah kau baik sangat. Tengok dah kena. Macam lah kau baik sangat. Maka kita pun jawab, memang aku ni tak baik. Tapi anggaplah ini usaha aku nak jadi baik. Itu ayat dia. Baik. Yang kedua, a'mal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama, sahur. Sahur ni satu perkara yang sangat mencabar bagi orang lelaki. Orang perempuan ni okey je bangun awal. Susah nak tengok Cik Muhammad Roger James yang bangun untuk siapkan sahur untuk keluarga dia. Kan? Susah. Kebiasaannya dia akan macam kita lelaki ni akan dijemput kemudian. Bangun abang, bangun sahur. Abang sahur. Abang, kalau macam tu cara kejut sahur, sudahnya dua-dua tak sahur. Aku pun tak tahu kau mengejut ke mengajak, tak tahu. Kan? Kepada budak-budak yang tak faham, kekalkan macam tu. Anak-anak nak. Tak adalah. Sahur ni bila bangun kadang muka masing-masing macam nak kena tinju. Nabi sebut makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Pada makan sahur itu ada keberkatannya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang bersahur, kata Nabi. Makan sahur makanan barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar, walaupun hanya seteguk air. Semua dah disebut dah. Bangun sahur. Masalahnya Ustaz, kalau kita makan banyak ke keberkatan? Memang. Lagi banyak kita makan, lagi banyak keberkatannya. Tapi masalahnya susah nak makan banyak waktu sahur. Muka masing-masing macam nak kena tinju. Bangun, terkeluar bahasa yang pelik-pelik. Tiba-tiba suara jadi macam tu. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Yang isteri dia, awak nak apa? Aku semalam tadi elok dia bercakap. Tiba-tiba pula orang dia kembang kat muka. Yang anak pula, anak pun sama. Dia kata, Cik tu nak asyik. Asyik tu kat sini. Macam nak kena tinju muka. Makan pun sikit. Kadang tu makan telinga pergi. Apa hal tu bang? Mengigau. Sebab kalau bangun kira nak makan memang susah. Bila bangun kita terus makan memang susah. Jadi cara dia bangun awal sikit. Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi janganlah tunggu subuh 6.12, 6.11 baru makan. Itu memang tak sempat tu.
Maknanya mungkin dalam 5.45 dah bangun awal sikit, mandi sekejap, segarkan badan, ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Lepas bagi salam, tengok perut macam mana. Oh, semangat nak makan. Nanti cuba buat. Lepas tu kita takut terlepas sahur. Sebab ada orang kita ni yang sebut macam mana? Saya dah biasa dah. Saya puasa memang saya tak sahur. Oh, dengan bangganya. Bukan masalah kau biasa tak biasa. Masalahnya Nabi suruh. Jadi standby buah tamar 3 biji, standby buah bantal. Buah ni standby kat tepi. Bangun pergi, alamak tak sempat, capai buah kekap. Rupanya gigi palsu, salah capai pula. Berlekuk kursinya. Ambil buah tamar, makan, bismillahirrahmanirrahim. Ambil pahala sunat tu, sahur tu. Kemudian bertadarus. Kita yang tak tahu tak apa, belajar. Tadarus ini seorang baca, yang lain semak. Lama-lama pandailah. Syamsul Debat pun bukannya tiba-tiba pandai mengaji. Dulu pun belajar step by step. Kan? Seorang baca, yang lain semak. Kemudian apa lagi? Kemudian dalam bulan Ramadan berbuka puasa. Berbuka puasa jangan kita membazir. Jangan kita beli banyak-banyak. Tapi kalau beli banyak niat nak sedekah tak apa. Tapi kalau nak sedekah biarlah sebelum berbuka. Jangan selepas berbuka. Selepas berbuka bukan sedekah, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Yang kau tak habis kau bagi ke orang. Kan? Maknanya nak sedekah, sedekah hantar. Macam Saudara Muhammad kita buat, Bro Muhammad kita buat, dia dah apa, siap packing, ada bakul juadah tu, kita hantar orang ni. Oh, dia ada dah. Sebelum puasa dia menangis, minta saya kata terima kasih banyaklah, ada lagi orang ingatkan saya, dia kata. Betul. Kadang-kadang pergi bagi. Kalau siapa yang mak ayah dah tak ada kan, kita boleh sedekah dah. Pada bulan Ramadan ni bagi makanan, kita bagi duit, kita bagi salah bagi jumpa makcik, ingat tak siapa ni, anak arwah ni, ya Allah dah besar dah kau ya. Ni ada beras, ya Allah beras. Ni ada susu sikit, ya Allah susu. Ni ada minyak masak dah, ya Allah baik ya. Duit tak ada ke? Dia tanya, okey ada bagi duit contoh dia tanya. Dia di mana kata buat baik. Macam kita nak bagi duit raya pun, bagi duit raya sebenarnya pagi pada bulan Ramadan. Mak, menginsafi ceramah Syamsul Debat hari itu, Aluk dah transfer kat mak RM1,000. Duit apa tu? Duit raya. Awalnya bagi, bulan puasa pahalanya lagi besar mak. Habis pagi raya dapat lagi tak? Sudah. Tak terfikir pula tu. Jadi bagi 900, tinggalkan 100 untuk pagi raya. Macam tu. Jangan tak ada pagi raya. Contohlah. Jadi makna kata dalam hal ini, wah terbalik ni kamera rekaman ni. Dia macam tu efek. Jadi makna kata kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ini, kita dalam berbuka puasa ni beli seadanya nak makan. Jangan beli terlalu banyak sampai tersandar jadi ular sahur. Berhibernasi tak selesai sampai orang dah habis witir. Jangan main-main tu. Kalau makan banyak sangat waktu sembahyang tarawih tu, rukuk nak terkeluar tau. Allahu Akbar, kau tahan. Cendol. Itu sebab hati-hati, jangan banyak sangat makan. Ya. Kemudian berbuka puasa kita disunatkan mengawalkannya, maksudnya masuk je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya marhamin walhamdulillahil alamin. Ini dia nak kejar yang paling awal. Dia tak dengar bunyi mikrofon tu. Bilal tu. Pegang buah tamar, pegang. Dah nak azan tadi. Sup dia dah masuk. Oh, kita yang pertama di Shahlah. Rupanya pegang. Sup testing 1 2 3. Dah salah nak badan buka. Tapi Nabi pesan, Nabi kata jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Tengok agama kita. Nabi suruh kita makan.
Tapi jangan makan dengan sesungguhnya. Kita utamakan makan dulu. Tu sebab orang yang nak azan pun kadang-kadang dia nak azan ni, azan maghrib, tengok dah masuk ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak dia dah minum dulu. Nampak tak? Tak nampak? Saya buat sekali. Nampak? Nampak kan? Dah. Dan macam arwah abah saya, dia ajar saya dengan anak-anak, apa ni, kami adik-beradik, dia ajar macam Allahu Akbar, baca doa. Ayah saya, arwah abah saya makan buah tamar, minum air masak, terus pergi solat dulu. Dah siap ambil wuduk dah. Kita dah solat, solat pun tak baca panjang-panjang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca doa. Doa pun ringkas je, walhamdulillahirabbil, terus cepat-cepat makan berat. Makan berat tu antara 4 minit ke 7 minit saja, jangan lama sangat. Dan bila dah habis, tinggalkan tempat perjuangan tu. Jangan dah habis tu duduk situ lagi. Sebab kita akan capai lagi tak. Habis 5 minit duduk dekat depan, dekat ruang tamu, bagi nasi tu turun, lega, kan? Macam tu. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat tak khusyuk, lagi baik makan. Contohnya Allahu Akbar, bismillah, tak dengar bunyi kat dapur, siapa power siut, bunyi dia menyadut siput sadut tu. Long, aduh, tak ada tak tidak siput sadut tu lagi. Aduh, habislah ayam panggang tu nanti, ya Allah. Langsung sembahyang maghrib 1 rakaat ya. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Kemudian tarawih. Tarawih itu pula sembahyang yang rehat-rehat aja. Sebenarnya tak perlu nak terkejar-kejar. Kau pergi sembahyang dekat surau ni, dah lah 8 rakaat, laju pula tu. Dia nak cari imam yang ekspres. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Bagus imam ni. Ramailah orang pergi kat surau tu. Imam ni ramai weh. Ramai. Maknanya semua dah tahu. Tu ramai tu. Yang dia tak tahu, imam yang laju tadi dah kena pindah ke masjid. Yang tinggal imam lama. Lurus tak dapatkan sah. Dia kata, betul ke ni weh? Betul ke macam lain ni? Betul lah tu. Allahu Akbar. Macam lain dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu senyap? Apalah senyap lah imam ni? Ar-Rahman tak pengajian. Ar-Rahmanirrahim. Yang belakang tu, ini baru isyak ni, belum tarawih lagi. Relax. Kalau buat tarawih, elok buat 8 ke, buat 10 ke, buat 20. Di Negeri Sembilan ada tarawih 10. Elok buat 8 ke, 10, 20. Asal aku tanya, koma tu salah. Elok 8 ke 10. Yang paling elok adalah buat. Sampai 29 Ramadan nak buat 8 ke 10 ke 20. Sampai ke sudah tak buat. Kadang aku tak main lah semayang kat taman ni. Aku semayang kat masjid negeri tau. Imam Arab Saudi 20 rakaat. Tapi lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Ada tak ramai macam tu?
Dari segi adab, kena ikut imam daripada mula sampai habis. Itu adab dia. Sebab kita nak ikut imam, so ikutlah package. Kan? Macam nak ikut umrah, ikut saya Samsul Rebat. Kenalah ikut pada mula sampai habis. Ikut sampai KLIA, lepas tu balik. Itu tak buat umrah namanya. Itu kau mengantar orang pergi umrah. Siapa nak pergi dengan Samsul Rebat, pergi belah 12. Dah cerita dengan Cik Muhammad Rujo James tadi. Dah cerita dah tadi. Ini bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, latihan takwa bang. Qanaah, berpada dengan yang sedikit. Kepada saudara-saudara baru, mu'alaf, senang untuk dibentuk sebenarnya. Sebab tidak seperti orang yang dah biasa melazimkan makan banyak. Bayangkan, mujurlah kita 2 tahun tak dengar pasal pembaziran makanan ni. PKP, menurut kajian yang dibuat oleh Southern Waste Management, setiap tahun bulan Ramadan, setiap hari 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Dan sebulan bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun diusik. Punya teruknya perangai orang Malaysia membazir ni. Minta maaf cakap. Sedangkan bayangkan 270,000 makanan belum diusik ni, berapa ramai kita boleh selamatkan. Itu sebab saya kata, orang Islam ni sebenarnya kalau bersedekah, tak ada orang Islam miskin sebenarnya. Tapi kita yang membazir. Duit tak ada, membazir, tetap membazir. Dalam kuliah subuh saya 2 hari lepas, tajuk dia tipuan dunia, dalam kitab bekas Syafatul Qulub. Rupa-rupanya kebodohan yang paling teruk adalah kebodohan apabila seorang tu gagal mengawal hawa nafsu. Contoh, pergi bazar Ramadan, penuh jari ni, satu plastik sangkut. Sampai dekat rumah, makan tak habis. Kita tak cakap dia bodoh lagi tau. Kita cakap dia silap beli. Tapi esok dia beli macam tu banyaknya. Itulah kebodohan yang nyata. Itu maksudnya. Kalau saya teringat waktu ni, cerita je lah. Waktu saya dengan Cik Muhammad James tu ketika berada di Sunderland. Mak cerita aja tu. Tak mana tempat kamu tak tahu. Tak adalah pergi, tak, ni cerita di luar negara lah. Mereka macam mana cara dia melayan buffet. Lain dengan pemahaman kita. Ada sekali saya dengan sahabat nak berceramah di utara. Singgah dekat R&R. Dekat situ ada satu restoran ayam goreng segera, yang mana ada orang tua yang rambut putih tu, patung dia dekat luar tu. Rambut putih tu, yang pakai semata tu. Saya tak nak nama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Buat apa kita nak bagi kredit pada dia? Restoran care tu lah. Macam tu. Kalau dia nak, dia kena taja lah. Barulah kita boleh print kat belakang tu senarai Maidin apa semua tu masuk dalam tu. Ya. Jadi saya nak order tu, kita beli ayam. Saya dengan kawan saya beli ayam 2 ketul. Kemudian saya tengok kita nak duduk kat mana ni. Tengok kursi meja, ada satu meja kosong. Betul-betul sebelah Mak Saleh ada 4 orang. Cuma kita duduk situ. Boleh dengar Mak Saleh tu cakap apa. Duduk sebelah, tak boleh faham pun. Sebab tak apa benda bahasa pun. Saya ingat ni Romanian ke apa tak tahu, Ukraine ke tak tahulah. Tapi yang jadi malu tu, bila dah angkat tray, meja dia orang clear, dia orang lap, dia kutip tulang-tulang tadi, dia buang dekat tong sampah dan susun tray. Dekat restoran itu 2 saja meja yang clear. Meja dia termeja saya. Itu pun setelah saya tengok meja dia. Tengok meja lain, semua biar je kat atas meja. Perangai dia orang Malaysia, betul tak? Kita dah dibiasakan. Sebab arwah abah saya, kepantangan dia kalau anak-anak makan. Kepantangan dia kalau basuh. Arwah abah saya. Pergi ke buffet, kalau tengok cara Mak Saleh ni, dia bila dia makan buffet ni, dia ambil, letak dalam pinggan tu, dia duduk, dia makan. Dia minum.
Tak cukup, dia pergi ambil lagi yang lain pula, duduk makan. Lepas tu rasa nak makan lagi, ambil pula makanan lain, duduk makan lagi. Lepas tu makan, enough already, dah cukup. Dia tak nak makan dah sebab dah kenyang. Jadi kita pula daripada selatan ke utara, dia sa'i tu tawaf. Sa'i dan tawaf. Ya, bayangkan ambil sam talangkau lah. Oh ni terpuk. Lepas tu bila duduk, perjuangan belum selesai. Dia nampak pinggan kawan dia, mana kau dapat kambing tu? Beratur pula cari kambing, balik pintu kambing tu menyuruh dah dia cari. Itulah realitinya. Kemudian bila letak aja, masa letak atas meja, dia tengok pun dia tahu dia tak boleh habis. Itulah dia kita. Itu sebab saya cukup risau. Itu sebab saya pertama, bukanlah nak peniaga bazar Ramadan marah bila saya cakap. Dia kata saya tak pergi bazar Ramadan. Kalau nak pergi pun, pergi target terus kat mana tempat yang memang kita dah tahu dia masak sedap, ada rasa. Jangan membazir. Beli ni beli balik. Sampai isyak, gigit tak lepas. Itu. Ni kuih ke besi? Sudahnya buat sendal pintu. Bayangkan. Jadi kita beli tempat yang memang kita rasa kita memang boleh makan dan kita boleh rasa cukup. Tak perlu makan banyak. Tu qanaah. Sebab dalam surah Al-A'raf ayat 27 disebutkan sesungguhnya orang yang membazir itu bersaudara dengan tahu. Daripada tadi kau tak menjawab tentang setan, cepat kau jawab kan? Bersaudara dengan syaitan dan sesungguhnya syaitan adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Allah Ta'ala beritahu. Sebab jangan kita kufur nikmat. Dan begitu juga yang keempat, disebutkan latihan takwa itu adalah persediaan hari kebangkitan. Segala amalan kita ni semua hari akhirat, bukan untuk atas dunia. Tetapi yang bagusnya akhirnya pendapat. Tu yang bro Muhammad Rojo James buat tu, bagi bantuan ke orang buat, bukannya dapat untung, tak, bukan untuk keuntungan. Kalau nak untung duduk tunggu je lah. Tapi yang kita nak kejar keuntungan akhirat. Samsul debat ceramah ni pun tak tahu bayar berapa. Bukan suasa duit, tapi sebab gelak dulu, sabarlah. Tapi untuk keuntungan akhirat. Kalau Muhammad Rojo James kata, okay bro, thank you datang ceramah. Okay, Assalamualaikum. Dia tak bagi aku apa contoh. Nampak macam mana? Aku balik je lah. Tak, sebab nak bagi tahu, kalau kita nak kejar rezeki, Allahu Akbar, jangan ingat duit tu je rezeki. Ada orang pernah tanya saya 3 bulan lepas, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah sampai, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Betul. Saya kata itu bukan salah alamat tu salah orang yang duduk kat alamat rumah tu. Kenapa pula? Hati dia buta. Ustaz, sebab rezeki tidak semestinya sama macam yang kita. Tuhan mungkin tak bagi kita isteri yang cantik sangat, tapi bagi dia pandai masak. Biarlah suami kita tak handsome, isteri kita tak lawa, tutup lampu sama. Apa yang kau pening kepala? Tutup lampu, gabur-gabur terasa okey lah. Apa dah hal? Kadang Allah tak bagi kita kaya, tapi bagi anak. Tiap-tiap tahun dia beranak, pada dia. Jap beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Rezeki kan? Nampak tengok Samsul debat depan-depan, rezeki. Mana sangka booking online, booking 3-4 bulan, dia seminggu je. Dengan penuh bangga cerita tu. Kan? Dah orang lain marah aku, keluar je dalam YouTube pun marah. Kita booking punya payah, dia seminggu dah dapat. Sebab orang lain dia nak
Macam ni ditanya saya, boleh tak tarikh ni? Ke tarikh mana yang Ustaz selesa? Yang buat malam ni tu. Alhamdulillah. Saya manusia biasa. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, bahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tak akan ada satu bahagian pun untuknya dia. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Jangan risau, Tuhan akan murahkan rezeki kita. Ada orang tu cakap, oh habis masuk Islam ni, kalau kau memeluk agama Islam, rezeki kau macam mana kau selalu macam ni. Kau jadi, dia kerja jadi apa tau? Dia kerja jadi bodyguard. Dia pernah kerja saya, sahabat saya ni, kemudian dia kerja dengan satu satu lawyer yang besar. Kemudian dia jaga pula ada satu, saya tak nak sebut dia, tapi Islam, tapi kerjanya hanya bawa dia pergi kelab malam saja. Bawa pergi kelab malam, nanti bila dia mabuk dia akan bawa dia balik. Dia tanya pandangan saya kata jangan. Tapi gaji tinggi bro, dia kata. Satu malam bawa tu 5, satu kali bawa. Saya kata tak. Itu sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh wasa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa buat perubahan itu kerana Allah, sabilillah, maka dapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, dia dapat rezeki yang lain. Dia jaga ada satu artis sekarang ni, jaga dia kurang daripada apa yang ditawarkan oleh orang lain. Dia kata jangan risau. Kita tension dengan boyfriend kita. Kenapa kecewakan aku, mati lagi baik. Dia marah dengan kawan tu. Dia frust dengan boyfriend dia. Tapi rupanya Allah bagi dia yang lagi baik. Kan? Kita kena belajar bersyukur. Kata Nabi, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar kita, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Isteri kita mungkin tak cantik mana, tapi dia pandai masak. Lempar-lempar je jadi. Lempar sayur jadi daging, gila betul. Macam mana dia buat tu? Hebat betul. Suaminya pandai gurau. Suami balik, tu rezeki tu. Tu rezeki dia. Suami balik, sampai kawan sayang, dah. Tak payah, tak. Berhenti. Isteri tengah basuh pinggan. Ni banyak pinggan. Tak apa, pergi mandi. Biar abang sambung. Walaupun dia pengurusi Persatuan Inspirasi Mu'alaf, dia boleh tolong isteri dia basuh. Isteri dia happy. Walaupun tulang sekali dalam 365 hari. Dah. Pergi masuk. Masuk. Sebab daripada kecil dah dibiasakan tak boleh tengok pinggan dalam segi. Betul? Ataupun cakap dengan isteri, sayang, nah, kesian isteri abang ni penat. Kenapa bang? Abang nak booking dengan spa muslimah tu, pergi buat pedicure, manicure, cuci rambut, massage semua. Abang ambil anak kita, jaga, pergi je. Suka tak? Suka ke tidak? Abang, tak susahkan abang kan? Tak susah. Abang bookingnya kau bayar sendiri, dia kata. Baik tak payah, dia kata kan. Buang asam punya jantan, dia kata kan. Tak adalah, abang nak bayar kan dah. Ya ke bang, makasih bang. Rezeki. Idea. Betul. Kadang-kadang Tuhan bagi tu, kadang-kadang kita kita terlupa. Kita rumah marah, mengungut tak habis. Biarlah rumah kita bukan rumah bungalow. Banglo. Dia rumah banglo, kita rumah apartmen. Rumah flat. Syukur waktu tak ada orang, sunyinya sama. Malahan rumah flat tak ada orang pun tak sunyi. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah apa punya kamar kita. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 pula tu. Syukurlah waktu servis tak tinggi mana bayar.
Orang tu bayar, sekarang kadang tu syarikat kita import nama pusat servis tu. Selamat datang. Tu selamat datang tu 2,000 dah tu. Ini dia pergi kat Pronua tu. Berapa dek? 300. Kau kira balik? Kira balik. 300 kau kira balik. Mak rasa dia salah. Biarlah jam tangan 50,000, jam tangan kita RM50 saja. Syukurlah masa yang ditunjukkan sama. Naik flight, Muhammad Roger James kita ni naik first class. Samsul Debat duduk ekonomi. Syukur. Waktu berlepas, waktu mendarat sama. Belum pernah lagi dia buat pengumuman, kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang kelas ekonomi, sila terjun sekarang. Tak ada. Betul tak? Biarlah wallet kita RM50 dengan logo Liverpool, you'll never walk alone. Bukan boleh masuk almari. Duit kalau tebal dah tak boleh lipat. Sama. Jangan muat. Aduh, baju ni dah tak muat lah. Tu tandanya kita cukup makan. Banyaknya kain nak lipat. Tu tandanya kita ada pakaian. Bini aku ni membebel aja. Syukur sebab isteri kita ada di rumah dan bukannya berpeleseran kat tempat lain. Syukur. Biarlah suami kita tidur berdengkur. Dia dengan bahasa yang tidak difahami. Suami tidur berdengkur, syukurlah ni pada suami. Jawab pada isteri macam ni. Biarlah suami kita tidur berdengkur, syukurlah kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Macam ya, tu jawapan kita nak pakai malam ni. Betul, suami ni kadang dia beza dengan perempuan. Orang perempuan ni dia nak tidur dia ada step dia. Dia tuan muka. Dia makan pula ubat lawa. Lepas sebulan muka macam turak kan, tapi orang lelaki pula dia tak payah cucu-cucu dia dengan baju yang dia pakai malam ni. Dia baju yang dia pakai sekarang ni macam ni kan. Dia rebah hilang lah. Macam ada yang bunyi mengunyah tidur. Nyam ada. Ada yang bunyi gigi. Tajam gigi dia ni kan. Ada yang bunyi apa? Ada yang bunyi sombong kapal. Mungkin lama duduk maritim ke tak tahu. Sampai pagi. Isteri dia besok tanya, bang nak tanya sikit malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah tu. Bunyi yang paling popular bunyi apa? Bunyi vibrate handphone. Betul tak? Yang lagi penat tu, dia ada bunyi bahasa Rusia. Yang paling penat tu dia macam ada chorus tu, ujung tu. Dia macam tercekik tu. Tercekik dia terus senyap. Orang perempuan pernah tak dia sampai tak boleh tidur, dia sampai duduk sebelah suami dia tengok. Pernah? Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni bang? Menderita sangat tengok lelaki dia. Tapi kalau dia sampai climax chorus tu, dia letakkan hidung, tengok hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Hidup dah. Sanyap sampai pagi. Itu sebabnya ada seorang makcik tu dekat Rembau tu, dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah. Sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Mulai malam ni kalau dengar suami berdengkur, bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, apa-apa pun ketawa-ketawa juga, Ramadan ini pastikan jadikan medan yang terbaik untuk kita berubah menjadi manusia lebih baik. 3 haiwan saya nak bagi tahu. Pertama,
Pertama yang apa tahu? Ulat dalam kepompong. Dia dalam seminggu, kedua minggu dia tak keluar pada ulat. Akhirnya bila dia keluar, dia jadi nama yang cantik. Dia tak minum. Ayam mengeram telur. Hampir seminggu dia geram telur tu. Kalau kita dekat tu, kembang kepak dia. Dia marah kita rapat. Akhirnya bila menetas telur, keluar anak ayam yang cantik-cantik. Ular sawa. Bila bersalin kulit, menurut kitab National Geographic Explorer, bila dia bersalin kulit, dia tak makan antara 8 bulan ke 12 bulan. Setahun dia boleh puasa, bayangkan. Tu sebab dia punya Allah Malaka Sumna dia lain. Dia tak sama. Tu sebab betul, ular sawa. Tapi bila dia bersalin kulit, selepas tu apa hasilnya? Sisik dia berkilat cantik sangat. Jadi puasa kita pun sepatutnya macam tu, menjadikan kita lebih baik lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudahlah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak pembawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Jasa baik pihak PIM menyebut, rasa nak junjung.